Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Cikgu harap kamu dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk belajar pada hari ini. Jadi, kita akan masuk pada tajuk yang baru. Okey, minggu lepas kita dah settlekan tajuk tentang Jatinegara kan? Okey, cikgu harap kamu masih ingat lagi lah tajuk yang pada minggu lepas. Okey? So, hari ni kita akan masuk tajuk baru iaitu Bendera Kebangsaan Malaysia. Okey? Sebab 2 minggu lepas kita dah belajar tentang Jatinegara sahaja. Jadi, untuk topik kali ni kita akan belajar 100% tentang kita punya bendera kebangsaan iaitu jalur gemilang. Okey? Jom. Okey, tetapan untuk kali ini, okey, tajuknya ialah identiti negara kita. Standard kandungan 9.2 bendera kebangsaan. Standard pembelajaran 9.2.1 menyatakan sejarah bendera kebangsaan dan juga 9.2.2 menyatakan nama bendera kebangsaan. Okey, untuk hasil pembelajaran, kali ini kamu dapat mengenal pasti sejarah bendera kebangsaan dan juga menyatakan nama bendera kebangsaan. Nampak tak? Daripada standard pembelajaran dan juga hasil pembelajaran kita dapat tahu hari ini kita akan belajar benda yang mudah yang kamu cikgu jangkakan kamu semua pun dah tahu dah. Sebab kita dah duduk Malaysia yang memang satu jangka masa yang lama. So jadi bendera Malaysia ni bukanlah perkara yang asing lagi bagi kamu, bukanlah satu perkara yang baru. Kamu pun dah tahu macam mana bendera kebangsaan kita. Jadi hari ini kita akan belajar dua perkara iaitu sejarah dan juga nama bendera kebangsaan. Okey, jom kita tengok. Okey, pertama sekali kita akan belajar tentang sejarah bendera kebangsaan itu sendiri. Okey, macam mana bendera ni wujud, macam mana bendera ni direka, siapakah perekanya. Nanti kita akan tengok sampai sini. Okey, jom. Inilah dia sejarah bendera kita. Yang pertama sekali, pada tahun 1949, Majlis Perundangan Persekutuan menganjurkan pertandingan Mereka Cipta untuk bendera Persekutuan Tanah Melayu. Nampak tak? Dia pihak persekutuan dia tak terus okey, Ali, saya nak kamu buat bendera kebangsaan kita. Tidak. Dia tak suruh orang-orang yang tertentu untuk menghasilkan kita punya bendera kebangsaan. Okey. Selebihnya orang kata dia punya idea dia tu kita nak secara adil. Jadi pihak perundangan persekutuan ni dia menganjurkan pertandingan. Maksudnya semua mana-mana pihak yang nak bertanding, mana-mana pihak yang mempunyai idea mereka sendiri, mereka boleh join pertandingan ni untuk mereka bendera kebangsaan kita. Bukanlah daripada individu, tetapi idea daripada bendera ini didapati daripada pertandingan inilah. Okey. So, seterusnya pada tahun 1949 keputusan akhir diumumkan dalam akhbar The Malay Mail. Nampak tak dekat sini mereka nak bagi tahu kat semua rakyat Malaysia bahawa pertandingan sudah tamat dan 3 lakaran dipilih. 3 lakaran idea dipilih iaitu kamu boleh tengoklah reka bentuk pertama, reka bentuk kedua dan juga reka bentuk ketiga. Ada 3 lakaran yang terpilih. Okey, so depa pun umum dalam surat khabar. Kamu boleh tengoklah 3 lakaran tu. Okey, tengok ada lambang keris dengan bintang, lambang keris dengan bintang juga. Last sekali lambang bendera yang ketiga tu macam mirip-mirip dengan kita punya bendera kebangsaan yang sekarang ni. Okey. Tengok Okey, seterusnya. Okey, bendera rekaan Encik Muhammad Hamzah. Okey, lepas ni cikgu akan terangkanlah siapa Encik Muhammad Hamzah ni sebenarnya. Okey. So, di dalam tadi kita dah tengok kan 3 lakaran yang dipilih, betul tak? Okey. Di dalam 3 lakaran pilih tu, 1 lakaran yang terpilih. Kamu cuba ingat balik.
Lakaran apa yang dipilih ni? Yes, itu adalah lakaran yang ketiga. Okey, lakaran yang ketiga tu dipilih. Ini kamu boleh tengok dekat situ. Okey, gabungan macam daripada bendera Johor dan juga jalur-jalur tu daripada bendera kita sekarang. Okey, maka jadilah reka bentuk bendera yang dihasilkan oleh Muhammad bin Hamzah ni. Kamu boleh tengok. Okey, seterusnya reka bentuk yang dipindah. Maksudnya daripada rekaan asal daripada Muhammad bin Hamzah ni, okey, depa ambil lakaran tu, lepas tu depa buat penambahbaikan. Kita dah belajar kan sebelum ni, setiap ada masalah mesti dah ada penambahbaikan kan. Okey, bagi dia lebih apa orang kata menarik, lebih cantik, lebih orang kata apa? Bila kamu pandang tu macam cantiknya bendera ni. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan dipindah. Maksudnya dia ambil daripada idea asal, lepas tu dia buat penambahbaikan. Okey, beberapa pindaan dibuat terhadap rekaan bendera Encik Muhammad bin Hamzah. Okey, jalur warna biru ditukar kepada warna merah mengandungi 11 jalur berwarna merah dan putih. Kalau kamu tengok yang sebelum ni, okey, dia asal dia macam ni. Color merah dan juga jalur dia tu dia warna biru dan juga putih. Okey, apabila dipindah, dibuat perubahan, okey, kita nampak dekat sini dia menggunakan color biru. Jalur dia pula dia gunakan 11 jalur dan juga warna dia pun diubah menggunakan warna merah dan juga putih. Inilah beberapa pindaan yang dibuat pertama. Okey, pindaan yang dibuat pertama daripada idea asal dia ni, daripada Encik Muhammad bin Hamzah ni. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, bendera Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1950. Okey, pada April 1950, rekaan bendera Persekutuan Tanah Melayu diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Tadi kalau kamu tanya, cikgu, Majlis Perundangan Persekutuan ni siapa? Majlis Perundangan Persekutuan ni yang menganjurkan pertandingan tadi. Dialah yang buat pertandingan, mereka bentuk bendera ni. Jadi dialah daripada pindaan yang dibuat, kita ubah-ubah sikit daripada idea asal tu. Okey, lepas tu tunjuk dekat Majlis Perundangan Persekutuan. Mereka pun kata okey, kita akan gunakan kita akan gunakan design ni, kita akan gunakan reka bentuk persekutuan ni. Okey, mengandungi 11 jalur. Masa tu masih lagi mengandungi 11 jalur. Terdapat bintang pecah 11. Inilah perubahan yang kedua. Pindaan yang kedua. Tadi pindaan pertama dia mengubahkan ada color biru dan juga warna jalur kan. Okey. So pada tahun 1950 ni dia ubah lagi. Okey, bintang tu dia pecah kepada 11. Rekaan dia tu dia pecah kepada 11. Okey, lepas tu Majlis Perundangan pun dia bersetuju. Okey, kita akan ambil design ni. Okey. Okey, seterusnya bendera Malaysia sejak tahun 1963. Inilah yang design yang terakhir yang sehingga sekarang kita gunakan design ini. Okey, pada 26 Mei 1950 pertama kali bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan di pekarangan Istana Sultan Selangor. Okey, pada 16 September 1963, bendera kebangsaan mengandungi 14 jalur. Okey, terdapat bintang pecah 14. Okey, pindaan yang pertama, pindaan yang kedua 1950 dan pindaan yang ketiga, kamu boleh nampaklah dia buat perubahan apa? Iaitu bintang dia daripada pecah 11, daripada pecah 11 ini, pecah 11 dia pindah pula menjadi pecah 14. Pindaan dia. Lepas tu pindaan dekat jalur pula. Okey, pada 1950 jalur dia 11. Okey, bila pada tahun 1963 dia buat perubahan lagi. Okey, dia berkata okey, jalur kena 14. So jadilah jalur 14 sehinggalah sekarang kita menggunakan reka bentuk bendera ini. Okey, tetapi idea asal dia daripada siapa? Idea asal dia daripada Muhammad
bin Hamzah tadi. Dialah yang pencetus idea kepada reka bentuk bendera kita pada kini. Okey, so kamu boleh nampak kan gabungan idea daripada Muhammad bin Hamzah tadi dan juga beberapa orang yang yang in charge, maksudnya yang dipertanggungjawabkan dalam pertandingan ni. Okey, maka hasilnya adalah bendera kita yang sekarang ni. Okey, so seterusnya nama bendera kebangsaan. Okey, tadi kita dah belajar kan dari mana asalnya reka bentuk bendera kita. Sejarah dia, macam mana dia dibentuk, macam mana awal-awal dia tu, adakah daripada individu. Okey, kita dapat tahu dah sejarah bendera kita ni adalah daripada pertandingan sehinggalah melakukan pindaan-pindaan dan maka hasilnya begitu. Okey. Now, sekarang ni kita akan belajar tentang nama bendera kebangsaan pula. Dari mana nama tu kita petik. Macam nama kamu. Nama kamu ayah-ayah, ibu bapa kamu pilih kan. Okey. Sama lah macam bendera ni, kita pun kena pilih nama-nama yang mengandungi makna yang indah, makna yang maknanya penuh positif, penuh dengan nilai murni. Barulah orang panggil bendera kita ni bila dipandang mulia lah. Maksudnya dipandang mulia tu bukanlah kita sembah dia. Maksudnya dia mengandungi lambang kepribadian rakyat Malaysia ni. Okey. So kita tengok nama bendera Malaysia. Okey. Okey, kamu dapat nampak dekat sini, inilah dia bendera Malaysia kita. Okey, nama yang diberikan kepada nama bendera kita ni, bendera kebangsaan Malaysia ni adalah Jalur Gemilang. Inilah nama dia. Okey, bila orang tanya kat kamu apakah nama bendera Malaysia, kamu janganlah cakap bendera Malaysia lah, mana ada nama lain. Okey, nama dia adalah Jalur Gemilang. Okey, Jalur Gemilang. Kita tengok. Nama Jalur Gemilang ni diumumkan oleh Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad, bersempena dengan Hari Kemerdekaan kita yang ke-40 pada tahun 31 Ogos 1997. Okey, dulu masa dia dibuat 1960 tadi. Okey, sebelum ni masa reka bentuk dia dah dibuat, dia masih lagi tidak ada nama. Okey, sehinggalah Tun Dr. Mahathir Mohamad dia jadi Perdana Menteri pada ketika itu, dia pun bagi nama dekat bendera kita ni. Patutlah bendera kita ada nama. Nama dia apa? Jalur Gemilang. Okey. Pada Hari Kemerdekaan yang ke-40, 31 Ogos 1997, Tun Dr. Mahathir Mohamad pun dia bagi nama dekat bendera kita. Okey. Seterusnya, nama Jalur Gemilang digunakan kerana bendera kita memiliki 14 jalur yang bermaksud satu haluan yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara. Nampak dah dekat situ maksud Jalur Gemilang tu sendiri. Okey, kita nampak dekat sini jalur dia tu dia bergerak melintang. Semuanya melintang arah yang sama. Dia tak ada yang satu yang naik ke atas, satu yang ke bawah, satu yang ke kiri, satu yang ke kanan, tapi dia lurus melintang. Itulah simbolik dia yang dikatakan 14 jalur yang bermaksud satu haluan yang sama menuju kegemilangan. Nampak dekat situ. Maksudnya sangat indah yang melambangkan identiti negara, identiti rakyat-rakyat Malaysia ni. Okey. So, bagi makna gemilang pula, ia bermaksud cemerlang dan bercahaya. Nampak dekat situ? Maksud gemilang, bercahaya, cemerlang. Itu adalah nilai-nilai murni yang bila disebut memang orang tahu dah makna yang sangat indah. Itulah dia. And dikatakan pentingnya nama yang memberikan maksud yang sangat positif. Makna yang positif. Okey. So, seterusnya. Inilah dia yang cikgu nak cerita tadi. Biodata Muhammad bin Hamzah. Kita nak tengok siapa Muhammad bin Hamzah ni. Macam mana dia boleh menang pertandingan kan? Okey.
macam mana dia boleh masuk pertandingan pula? Inilah dia pencipta bendera kebangsaan Malaysia. Kamu pun patut tahu sejarah tentang Muhammad bin Hamzah ni. Bukan saja tentang penentang-penentang anasir luar, penentang-penentang penjajah, kita punya pemimpin-pemimpin yang menuntut kemerdekaan. Okey, Muhammad bin Hamzah ni juga dia membawa satu sejarah yang besar kepada Malaysia. Sebab apa? Sebab adanya bendera Malaysia sehingga sekarang kita gunakan. Okey, kalau tak ada dia mungkin kita punya corak bendera mungkin lain ataupun tak ada langsung. Siapa tahu kan? Okey, so biodata Muhammad bin Hamzah ni pun kamu kena ingat, dia pun adalah salah satu individu yang sangat penting dalam Malaysia ni. Okey, so kita tengok. Inilah dia gerangannya, orangnya yang bernama Muhammad bin Hamzah. Kacak kan? Betul tak? Okey, so dia dilahirkan pada 5 Mac 1918 di Singapura. Dia orang Singapura. Okey, beliau telah diminta oleh Datuk Onn Jaafar untuk mencipta bendera dan menyertai pertandingan tersebut. Ini adalah galakan daripada Datuk Onn Jaafar lah. Datuk Onn Jaafar dia cakaplah dekat Muhammad bin Hamzah ni, apa kata kalau Muhammad bin Hamzah ni dia join pertandingan mereka bentuk bendera Malaysia ni, dan juga mana tahu kan dapat menang. Nampaknya hasil dia tu kan kita boleh nampak memang berhasil lah, memang dia menang. Okey, so rekaan beliau telah dipilih dan dilakukan pindaan. Nampaknya dia lah pemenang kepada pertandingan mereka bentuk bendera tu. Okey, rekaan beliau dipilih kerana mengandungi unsur-unsur perlembagaan Islam, raja dan juga perpaduan. Ini daripada mata-mata Majlis Perundangan Persekutuan tadilah. Sebab apa? Sebab mereka yang menilai segala lakaran-lakaran yang ada kan. Okey, so dia pun nampak lakaran Muhammad bin Hamzah ni lah yang mempunyai unsur-unsur perlembagaan Islam, raja dan juga perpaduan. Nampak tak? Okey, kita tengok macam bulan bintang, nampak macam biasa je kan. Ada jalur-jalur, nampak macam biasa. Tapi di mata Majlis Perundangan Persekutuan, dia pun nampak adanya unsur-unsur perlembagaan Islam, raja dan juga perpaduan. Okey, kalau kamu nak tahu apakah pekerjaan Muhammad bin Hamzah ni? Kalau kamu nak tahu, ini adalah satu fakta yang fakta tambahan. Okey, cikgu nak bagi tahu. Okey, Muhammad bin Hamzah ni adalah seorang arkitek. Arkitek yang lukis-lukis bangunan tu. So dia dipanggil untuk join pertandingan dan menang. Dan akhirnya lakaran beliau hidup sehingga sekarang. Hidup sehingga sekarang tu sebab apa? Sebab kita guna sehingga sekarang. Okey, so cikgu harap kamu fahamlah tentang sejarah. Kita dah belajar dua benda, sejarah dan juga nama jalur gemilang tu. Dan ni yang ketiga, fakta tambahan, biodata Muhammad bin Hamzah. Siapakah mereka bendera kebangsaan kita sekarang. Okey, so akhir sekali, jangan lupa siapkan kerja di Google Classroom. Macam biasa, cikgu dah letak semuanya di Google Classroom. Okey, cikgu harap kalau ada apa-apa soalan, okey, kamu boleh tanya cikgu. Okey, bye-bye. Terima kasih semua.